bertanya, apakah hukum menjawab azan sunat ataupun wajib? Bukankah ada arahan dari Nabi yang menyuruh kita menjawab azan? Jadi kita kena tahu dulu hukum jawab azan tu apa, baru kita boleh tahu hukum bersembang ketika azan dilaungkan. Oleh kerana itu, dalam jawapan ini saya sebut hukum menjawab azan adalah sunat bukan wajib. Hukum menjawab azan adalah sunat bukan wajib. Sunat yang dimaksudkan iaitulah sesiapa yang menjawab azan dia dapat pahala. Sesiapa yang tidak menjawab azan dia tidak berdosa. Itu sunat. Itu maksud sunat. Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Apa-apa yang diberi pahala sesiapa yang melakukannya dan tidak diberi dosa sesiapa yang tidak melakukannya. Itu maksud perkara sunat, dan dia bukan wajib. Saya sebut lagi dalam jawapan ini, menjawab azan ini disuruh oleh Nabi SAW berdasarkan beberapa hadis yang diriwayatkan daripada baginda. Antaranya adalah berdasarkan hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah bersabda, apabila kamu semua mendengar seruan azan, maka jawablah seperti yang dilaungkan oleh muadzin itu. Ada arahan daripada Nabi, akan tetapi kita kena tahu sesuatu arahan daripada Rasulullah SAW, dia memungkinkan kepada dua hukum. Dia mungkin membawa kepada dua hukum. Pertama, mungkin membawa hukum wajib. Kedua, mungkin membawa hukum sunat. Jadi jika ada bukti lain yang menunjukkan arahan Nabi itu tidak membawa hukum wajib, sebaliknya membawa hukum sunat, maka kita kata dia sunat. Walaupun ada hadis arahan, tetapi arahan ini tidak cukup untuk kita mengatakan menjawab azan hukum wajib. Tak cukup. Kenapa? Saya sebut di sini, hukum harus menjawab azan ataupun hukum sunat menjawab azan itu pula diambil antaranya ada arahan daripada Nabi, tapi kenapa kita kata sunat? Sebab apa? Kerana tengok apa dia? Kerana kita tengok dari perbuatan para sahabat Nabi SAW. Antaranya Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, berdasarkan asar yang diriwayatkan daripada Tha'labah bin Malik, yang mana beliau berkata, kanu yatahaddatsuna yaumal jumu'ah wa Umaru jalisun 'ala al-minbar fa idza sakata al-muadzin qama Umar falam yatakallam ahadun. Yang bermaksud, kata Tha'labah bin Abi Malik, dia berkata adalah mereka dahulu, yakni di zaman Umar, orang Islam di zaman Umar, mereka bersembang pada hari Jumaat, sedangkan Umar pada ketika itu sedang duduk di atas mimbar dan muazzin sedang melaungkan azan. Hari Jumaat ni, hari Jumaat, khatib ketika Umar Ibn Al-Khattab menjadi khalifah, hari Jumaat khalifah yang menyampaikan khutbah, khalifah yang mengimamkan salat. Sebab itu menunjukkan kedudukan imam tinggi di dalam Islam. Jadi bila di zaman Umar menjadi khalifah, pada hari Jumaat Umar masuk dalam masjid, dia terus naik ke mimbar, kemudian dia memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dia duduk. Bila dia duduk, muazzin melaungkan azan Jumaat. Ketika muazzin melaungkan azan Jumaat, Umar duduk di atas mimbar. Kata Tha'labah bin Abi Malik, kanu yatahaddatsun, jemaah yang berada di bawah ni duduk bersembang. Mereka duduk bersembang. Apabila habis azan, Umar bangun untuk menyampaikan khutbah. Umar mula menyampaikan khutbah. Semua orang Islam di zaman Umar semua senyap mendengar khutbah daripada Umar bin Khattab. Kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, di dalam kitab di Tamamul Minnah, dia kata faidah fi hadzal athar dalilun ala adami wujubi ijabati al-muadzin li jarayan al-amal fi ahdi Umar ala at-tahadduth fi athna'i al-adhan. Kata dia, saya bacakan terjemahan dia, asar ini, kisah yang diriwayatkan yang berlaku di zaman Umar, menjadi dalil atas tidak wajibnya menjawab azan, kerana berlakunya perbualan ketika azan di zaman Umar dan Umar diam, yakni tidak menegur perbuatan tersebut. Kalaulah menjawab azan itu wajib,
Siapa yang bercakap ketika azan dilaungkan berdosa, mustahil Umar diam.